merupakan Ketua Kumpulan 10. Hai, nama dia Brenda Syafina. Saya sebagai finisher. Hai, saya Fatin Syahira binti Taib. Saya memegang tugas sebagai pencari maklumat dalam kumpulan 10. Hai, nama saya Nurul Haliza binti Ridwan dan tugas saya sebagai sumber. Hai, nama saya Kimberly Anak Metius. Tugas saya dalam projek ini adalah sebagai completer ataupun finisher. Hai, saya Elvina Nang Anak Kam daripada kumpulan 10. Peranan saya dalam kumpulan ini adalah sebagai pencari maklumat untuk grup kami. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sairon bin Sailon. Saya dari kumpulan 10. Tugasan saya dalam projek ini adalah special skills. Kumpulan kami telah memilih untuk membuat video dokumentari tentang pencemaran air terhadap sungai, laut, dan pantai. Hal ini kerana dapat menyedarkan semua masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan air untuk ekosistem alam sekitar. Buletin hari ini. Salam sejahtera. Hari ini, kita akan mengupas isu yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Pencemaran sungai, laut, dan pantai. Seperti yang kita tahu, sumber air manusia berpunca daripada air sungai, terutamanya di kawasan luar bandar, iaitu kampung. Tetapi sayangnya, sungai mula dicemari oleh sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Bukan hanya air sungai sahaja yang tercemar, malah pantai dan laut juga. Hal ini berlaku kerana sampah sarap, sisa organik dan bahan domestik yang dibuang ke sungai akan mengalir melalui anak sungai ke sungai besar dan seterusnya ke laut. Secara tidak langsung, sampah tersebut akan terkumpul di laut. Apabila air pasang, sampah-sampah itu akan dibawa ke pantai dan apabila air surut, maka sampah-sampah itu akan tertinggal di pesisir pantai. Hal ini akan menyebabkan keindahan semula jadi terjejas dan tercemar. Contoh sungai yang pernah tercemar adalah Sungai Juru di Pulau Pinang. Pencemaran sungai, laut, dan pantai ini disebabkan oleh beberapa punca. Punca pertamanya ialah pihak berkuasa kurang menyediakan tempat pembuangan sampah sarap seperti tin, botol, plastik, dan sisa makanan. Seterusnya, ialah pembuangan sampah sarap dari rumah ke sungai oleh masyarakat. Aktiviti-aktiviti manusia seperti berkelah dan beriadah di tepi sungai dan pantai turut menjadi punca pencemaran ini berlaku. Selain itu juga, pembuangan sisa organik dari rumah ataupun kawasan pertanian yang berdekatan kawasan sungai menjadi punca masalah ini berlaku. Berdasarkan video dan gambar yang dipaparkan, pembuangan sampah merata-rata merupakan perbuatan yang sangat negatif dan tidak patut dilakukan oleh masyarakat kini. Hal ini kerana jika kita membuang sampah di tepi-tepi sungai, ianya akan memberi kesan negatif terhadap sungai tersebut dan pantai. Contohnya, kehidupan laut akan terjejas, iaitu ikan. Masyarakat perlu tahu akan tanggungjawab masing-masing untuk menjaga sumber air kita. Jadi, langkah yang patut diambil untuk menjaga sumber air adalah dengan tidak membuang sisa domestik ke dalam sungai ataupun laut. Tetapi, di sebaliknya, sisa domestik haruslah dibalut dah terlebih dahulu dengan menggunakan bahan mesra alam iaitu plastik mudah urai dan kemudian haruslah dibuang ke dalam tong sampah. Sampah sarap haruslah dikutip dan dibuang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Langkah tersebut boleh dikaitkan dengan penerapan nilai Jerry iaitu intelek, di mana seseorang mempunyai kesedaran untuk menjaga sumber air. Selain itu, dapat juga memupuk nilai Jerry iaitu jasmani, di
di mana kita menunjukkan sikap yang baik dan menjadi contoh kepada masyarakat. Menurut Francis Bacon, beliau telah mengemukakan idea bertujuan untuk menyedarkan masyarakat daripada tabiat dan kebiasaan akal manusia yang sering terpengaruh dengan unsur khayalan dan sangkaan. Faktor ini menyebabkan berlakunya kesilapan kerana perkara yang dianggap remeh tidak semula disangka, malah ia membawa kepada kemusnahan yang besar. Contohnya, seseorang individu telah buang sampah ke dalam longkang, tetapi ia tidak memberi kemusnahan yang besar. Namun, individu lain yang melihatnya akan terpengaruh dengan tindakan tersebut. Sikap ini secara tidak langsung akan memicu individu lain untuk melakukan perkara yang sama. Hal ini akan menyebabkan pembuangan sampah ke dalam sungai menjadi satu kebiasaan oleh masyarakat. Hal ini akan menyebabkan sampah yang banyak dibuang itu akan terus terkumpul dan akan membawa sisa-sisa tersebut ke laut. Bukan itu sahaja, bahagian pantai juga dipenuhi sampah setelah berlakunya proses pasang surut air laut. Oleh itu, Francis Bacon telah membawa satu aliran baru yang terhadap konsep ilmu dan tujuannya ke arah yang lebih praktikal dan mengaitkannya dengan alam. Beliau membuat satu pencarian ilmu yang mengaitkan manusia dengan sumber alam. Oleh itu, Bacon melihat hubungan antara alam dengan manusia sebagai satu yang bertentangan, contestation. Bagi mengatasi masalah ini dan memberikan kelebihan kepada manusia, upper hand, di dalam pertarungan ini, maka manusia haruslah menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi-teknologi ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi menguasai alam dengan cara yang lebih profesional. Pada masa yang sama, tidak menyebabkan sebarang kemusnahan alam yang teruk. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.